lam tatruku kullu wa lam tatruku kullu. Kaedah fiqh katakan, jika kamu tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Macam kita tak dapat nak buat semua. Contohnya kita dapat jadi penguasa kerajaan negeri, contohnya tak dapat nak buat semua tuntutan Islam. Sebagaimana kalau kita dapat jadi kerajaan pusat, tetapi tak dapat semua, tak apa, tapi jangan tinggal semua. Buat mana yang kita boleh buat. Kerana itulah tanda ubudiyah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah akan tanya apa yang kita boleh buat. Allah tak tanya mengapa tak buat perkara yang kita tak boleh buat. Ini mana nak kerja apa? Mana kita kena tunaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu dikatakan bahawa bila kita berada pada maqam asbab, maka jangan kita berhajat nak naik maqam tajrid baru kita nak taat kepada Allah. Ada duduk maqam asbab sekarang, taat sajalah kepada Allah. Buat setakat mana yang kita boleh buat, laksanakan perintah Allah dan sebagainya. Macam ada orang dia kata kita tak dapat nak menegakkan daulah Islam sekarang, jadi kita tunggulah. Kita tak dapat nak tegakkan daulah Islam, jadi kita tunggu. Itu salah. Islam bukan suruh kita tunggu, Islam suruh kita berusaha menggunakan seluruh ruang yang ada. Walaupun ruang tu sempit je, ruang demokrasi. Ruang demokrasi untuk menegakkan sebuah negara Islam. Kecil je ruang dia, sikit je ruang, tapi sikit pun kena ambil. Sebab wa illam tadruku kullu wa lam tadruku kullu. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Sebab yang kita buat itulah menunjukkan ketaatan kita pada Allah. Kalau tunggu tak nampak taat pada Allah. Tunggu saja. Macam Tuhan pula uji kita. Kita sebagai bos, ya Allah menangkan Islam, ya Allah menangkan Islam. Kita kerja dah, kita duduk saja. Kalau begitu kita bos, Allah Ta'ala uji pula. Jadi maknanya kita kena berusaha di samping bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mana itu dia antara makam. Jadi bila Allah letak kita makam asbab, ibadat. Ada buat satu contoh, ramai kita sebagai kitab hikam di Amrah, anak mengajar di pondok, di kelas di Pahang, pondok anak-anak di Pahang. Masuk tahun yang ke 17 dan 18, masuk tahun yang ke-6 ya. Masuk tahun yang ke-6 nak baca kitab hikam. Dan kita dah tengok bagai-bagai gaya kan. Ada setengah tu dia berniaga, dia dimakan gaji, makan gaji kerajaan, kaki tangan kerajaan. Jadi dia nak datang ke majlis ilmu tu, dia datang dia kata, dah saya ni, kalau saya tukar, saya berhentilah daripada kerja saya ni. Sebab dia kadang-kadang kena shift malam, jadi tak boleh nak datang kuliah sebagainya. Jadi dia kata saya ni, kalau saya berhenti kerja seronoknya dapat datang asal lagi. Waktu asal tu dah datang, sebab kita buat program daripada asal lagi. Asal tu dapat ngaji, lepas maghrib dapat belajar, lepas isyak pula kita hikam, lepas kita hikam pula alakat zikir. Kalau saya ni tak berhenti kerja dah, buat hilang segala halangan kerja saya ni, seronoknya dapat datang majlis ilmu tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari boleh datang. Takdir Tuhan, dia berhenti sungguh. Dia berhenti daripada kerja. Jadi dia patut dapat gaji sekali-sekala dia boleh datang kuliah. Akhir sekali bila dia berhenti, dia susah. Bila susah dia berniaga pasar malam. Last sekali sebulan pun tak dapat datang. Dah pasar malam tentu dah malam. Mana ada pasar malam lepas subuh ya? Jadi maknanya kita jangan pandai-pandai nak pindah diri kita. Melainkan apabila Allah mentakdirkan kita berada dalam satu makam, maka kita berada pada makam itu. Ini dikata termasuk sahwatul khafiyah. Ada seorang pula duduk jauh, dia orang kampung Kuala Penuh, tempat pondok kita ni, kampung Kuala Penuh, satu kampung, tapi dia kena tukar di Kemaman, dia tukar di Dungun. Dia kata apa? Dia kata jauhnya nak pulang balik kerja, duduk Dungun, nak balik belajar sekali seminggu susah. Kalau boleh tukar dah sekolah kampung ni juga, duduk kampung sendiri, saya boleh datang setiap masa lah pondok ni, belajar kelas umumi dan sebagainya. Maka tiba-tiba tukar suruh sampai hari ni tak nampak dia di majlis hari ni. Nanti kita jangan, kita serah diri kepada Allah. Ya Allah, di mana saja aku berada, jadikan aku orang yang kau pilih untuk berada di sisimu. Itu kita pilih, bukan kita ada kuasa, tak ada. Kita tak ada kemampuan. Dari sebab itu kita jangan memindahkan diri kita sendiri.
Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrib inhitatun minal himmatil aliyah. Kata dia lagi, kata Imam Ibnu Athaillah, dia kata kemudian mana lagi? Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan asbab, sedangkan kau duduk pada makam tajridah, tak perlu cari dunia dia sendiri, cukup dah untuk makan. Macam mak ayah pencen tadilah, mak ayah tadi, anak-anak dah tanggung dan letak kat pondok dah contohnya. Pergi duduk dekat dengan surau, orang boleh tumpang salat berjamaah, ada majlis ilmu, boleh tumpang belajar, tak jauh tempat dia, boleh jalan kaki saja. Makan minum dah cukup, anak-anak sara belaka, sapok belaka, tapi tak puas hati lagi, sikit sangat. Rasanya nak buat kebun lah pula. Ada tahap itu. Rasanya tak boleh duduk saja ni, kena cari juga kerja macam mana, lalu menyebabkan dia pula terhalang daripada ibadah kepada Allah. Jadi maknanya bila Allah takdir kita duduk maqam tajrib, maka kita tunggu kepada ibadah dan maqam tajrib. Bila Allah letak kita pada maqam asbab, maka di celah-celah kesibukan asbab itulah kita taat kepada Allah Taala. Jadi cara dia kita meraihkan adab kita dengan Allah Taala. Sebab kita tak tahu manakah maqam yang paling baik bagi kita. Sebab tu kita dalam tasawuf ni, batu tasawuf ni mendorong kita kepada taat. Lebih daripada tidak bertasawuf. Ada setengah orang dia kata tasawuf menyebabkan kita lemah jumud. Itu dia salah faham. Dia salah baca etika tasawuf ditulis oleh orang hadis boleh jadi. Itu maknanya dia baca hak yang Slok Androgen tulis berkenaan dengan tasawuf, ataupun Lok Korno tulis tentang tasawuf, Stanford Repo tulis tentang tasawuf. Itu salah dia. Maknanya mereka memang tak nak kita belajar tasawuf, kerana tasawuf ini melacak, merangsak, melonjak dari jihad yang luar biasa. Itu maknanya yang mereka tak nak kita ada tenaga yang kuat dalam jihad dan perjuangan. Dia nak kita ni hati kita apa? Nak hati kita kotor, macam enjin kotor. Tuan-tuan, enjin kotor boleh laju lah enjin, walaupun kereta Ferrari kereta, tapi enjin Morris Minor boleh tak? Hak yang lama dulu, kena isi air 3 km berhenti isi air, 3 km berhenti isi air, boleh laju lah? Tak boleh. Begitu juga hati manusia. Walau bagaimana kita kata kita panglima jihad, tapi kalau hati cinta dunia, tidak mungkin dapat sanggup berjuang untuk agama. Tak boleh. Sebab perjuangan agama ni kena sisih dunia. Tengok, ini kita tak sampai peringkat yang jihad fisabilillah. Baru peringkat mana? Peringkat nak pergi dengar ceramah. Bukan kena ceramah, dengar ceramah. Dengar ceramah, peringkat tu je. Itu pun dah kena jihad dah. Kena bawa apa? Bawa duit untuk tabung jihad fisabilillah. Minyak kereta, motor kena beli sendiri. Nama perjuangan Islam memang dia kena menyisihkan dunia. Maknanya tidak ada rasa sayang kepada dunia. Maknanya lebih tinggi lagi. Ada setengah sahabat kita artis, tinggalkan dunia artis yang boleh puluh ribu sebulan bersama dengan kita. Mana besar lagi cabaran dia. Orang yang hatinya tidak bersih daripada cinta kepada dunia, dia tidak akan mampu pergi jauh dalam perjalanan jihad ini. Dia tak boleh nak pergi jauh dalam perjalanan jihad. Hati itu cinta dunia. Baru nak serta dia minat, memang ada minat dengan agama. Tiba masuk agama, masuk bersama dengan jamaah Islam, dengar cerita tender kena batal pula. Tender apa tu dapat tu ni batal. Dia pun kondo ke belakang semula. Minta maaf, anak kena duduk senyap-senyap sikit. Maklumlah kita jaga kemudian masing-masing kan. Tengok, itu pula. Itu sebab itulah apa yang dapat melonjak kita dalam perjuangan, apa yang dapat melonjak kita, merangsang kita terus dalam jihad fisabilillah. Jawabnya ialah hati yang bersih daripada kecintaan kepada dunia dan daripada membesarkan urusan dunia. Jadi mana kena begitulah. Itu dipanggil tasawuf. Jadi tasawuf ni merangsang kita. Macam kita kata apa? Ada buat satu contoh lah. Kita baca hadis fadail. Hadis fadail kan, kita belilah kita hadis fadail. Fadailul a'mal ditulis oleh Maulana Zakaria atau ditulis oleh ulama hadis. Mana kita akan salah. Baik, bila kita belajar hadis berkenaan dengan salat jamaah, dia kata siapa yang datang salat berjamaah, kata Nabi, maka dia akan mendapat pahala sebesar bukit Uhud.
Setiap langkah dia akan didoakan oleh segala makhluk untuk mengampunkan, untuk Allah ampunkan dosa dia dan diberikan pahala yang besar. Siapa yang tahu kelebihan salat berjamaah, ini hadis Nabi ni, tahu soal kelebihan salat berjamaah, dia akan datang walaupun merangkak. Daripada kita tak baca hadis Mabaqin, dengan kita baca, mana yang boleh merangsang kita pergi salat berjamaah? Belum ada tu tak tahu. Cuma kita tak pernah baca hadis pun. Bangun pagi baca metro, lepas tengah hari sikit sinar harian, itu sajalah. Tak pernah baca hadis. Selalu dalam pergi surau, nak pergi masjid, tak terangsang. Tapi bila kita baca hadis Fadail tadi, merangsang kita. Oh, bukunya hebat pergi ke masjid ni, lalu merangsang kita. Hebat setelah kita baca hadis Fadail. Tapi tahu tak apa lagi yang lebih cepat merangsang kita? Iaitu kita belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf kan ilmu hakikat, belajar tentang satu-satu hakikat. Baik, dalam ilmu hakikat dikatakan, ini belajar hakikat dalam ilmu tasawuf. Dia kata sesungguhnya azan itu, panggilan pergi ke masjid itulah azan. Itu ialah panggilan Allah, bukan panggilan Bilal. Nampak? Ini hakikat. Hakikat mana? Yang suara azan itu suara siapa? Panggilan siapa? Hakikatnya panggilan Allah, bukan panggilan Bilal. Dan itu suara Bilal, itu suara muazzin saja, tapi hakikatnya panggilan Allah. Allah panggil itu. Tahu mana Allah panggil? Bilal tidak boleh merubah kalimah azan. Tak boleh ubah. Patutnya Bilal jemput, azan jemput. Biar Bilal jemput. Kalau Bilal yang tukar panggil, Bilal apa? Orang jauh panggil cara jauh. Ada azan jauh? Tak ada. Azan Melayu, azan Inggeris? Tak ada. Semua azan yang telah ditetapkan oleh Allah, makna panggilan itu panggilan Allah. Jadi bila kita tahu azan itu panggilan Allah, kita bandingkan diri kita pula. Sanggupkah aku tak di Allah Ta'ala panggil? Ini dia hakikat. Sanggupkah aku Allah Ta'ala panggil pergi hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Panggilnya Allah hamba dia. Mak panggil kita sahur tak? Mak panggil kita sahur, itu ibu. Ini kan pula Allah. Ya Allah, tak sanggup aku tak pergi kalau kau panggil. Ini dia hakikat. Lebih lagi melonjak kita dalam menegerakan taat kepada Allah Ta'ala. Dah orang kata tersahur menyebabkan kita lemah. Mana contoh? Mana sebabnya? Tak lain tak bukan kerana dia terbaca tersahur sesat yang ditulis oleh orang-orang sesat. Masalah dia. Jadi sebab itu kita kena belajar tasawuf yang sebenar. Sebab itu kata Imam As-Syafi'i, dia kata Imam As-Syafi'i siapa makna nanti kan siapa kalah siapa. Dia kata wa man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tazandaqa wa man tasawwafa faqad tafaqqaha faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Di mana dia kata siapa yang fiqh, yang belajar fiqh saja, tak belajar tasawuf. Ajak siapa yang belajar tasawuf, tak belajar fiqh, maka dia akan menjadi fasih. Siapa yang belajar fiqh saja, tak belajar tasawuf, dia akan jadi kafir zindik. Siapa yang menghimpunkan antara fiqh dan tasawuf, faqad tahaqqaqa, maka itulah hakikat yang benar. Ini mana kita kena belajar. Ini yang mendorong kita berjihad. Sebab orang yang belajar tasawuf, dia belajar mentazimkan Allah, belajar mengagungkan Allah. Bila kita tahu Allah Ta'ala itu besar, automatik dunia akan menjadi kecil. Kita tak boleh nak ajar diri ni menganggap dunia itu kecil kalau dalam diri kita juga dalam masa yang sama melihat Allah itu kecil. Tak boleh. Dia kena asuh rasa besar Allah, baru rasa kecil dunia, baru rasa remehnya dunia. Dunia ni benda dalam, benda yang hampir. Dunia, perkataan dunia asal pada kalimah dalam. Dana makna dekat. Benda yang boleh dicapai. Nak susah apa? Macam kita pergi buah pokok. Pokok tu indah, buah bergayutan. Tak payah panjat, pakai capai aja. Nak susah apa? Yang susah ni yang tinggi, yang akhirah, yang akhir, yang ujung ada. Kena pakai tanda lagi, kena letak bulu lagi panjat sana. Maka begitulah kita dalam ibadah. Maka akhirat itu yang kita usaha bersungguh-sungguh. Dunia biasa saja. Dunia Allah Ta'ala nak pula orang cari akhirat, Allah makin hampir mudahkan dunia bagi kita. Lagi mudah, lagi senang. Jadi sebab itu kita kena berusaha dalam
membina kecintaan dan keagungan terhadap Allah Ta'ala. Kena bina. Dia rasa besar Allah. Itu dia belajar hebat Allah Ta'ala. Doa kita, bagaimana kita sebut itu, doa kita tak ada apa-apa besar. Doa itu cuma tanda kita hamba minta dengan Allah. Tapi jika tidak berkebetulan doa kita dengan takdir Allah, tak berlaku. Berdoa lah 70 tahun pun. 70 tahun dah doa, tak makbul. Memanglah dah tak kebetulan dengan takdir Allah. Itu Tuhan nak beritahu, doa kita bukan ada power. Doa kita tak ada kuasa. Doa kita tidak boleh jadi apa-apa kecuali pahala dan tanda ubudiah kepada Allah. Itu saja. Nak merubah takdir tak boleh. Takdir Allah telah ditetapkan oleh Allah. Itu sebab tu kita doa dan tanda ubudiah kita kepada Allah. Sebab tu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Doa sebab di makam dia lah kan. Kita nak tiru makam Nabi Ibrahim pula. Mana lepas ni kita tak nak doa lagi. Lepas solat lari balik tu. Orang suruh doa, tak ada doa. Susah, tak nak doa. Jangan, sebab kita bukan Nabi Ibrahim. Ada orang dia baca-baca kisah tu, dia kira dia duduk makam tu. Maka dia tipu Nabi Ibrahim, pakai tak ada doa. Nabi Ibrahim bila suruh berdoa, saat dia dicampak ke dalam api, datang Jibril. Ya wahai Ibrahim, doa sikit, minta pada api ke apa semua ke. Contoh begitulah. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Allahu Rabbi wa ana abdu wa huwa a'lamu bi ahwali. Allah itu Tuhan aku ni hamba dia yang paling tahu keadaan aku. Jadi aku tak payah beritahu pada Allah. Aku tak payah minta, dia tahu. Dia tahu macam mana cara nak selamat aku. Dia tahu cara nak buat macam mana. Sebab aku ni hamba dia tu Tuhanku. Maka itulah dia yang kita sebut sebagai tanda ubudiyah mutlak kepada Allah. Dan kita doa dah. Kita kena doa sebab kita duduk makam awam. Kita bukan makam apa-apa ni. Kita makam awam lagi kita doa. Sebab doa tu pun dapat pahala. Tapi cuma dalam etikad kita kena ada satu etikad, doa tidak memberi bekas. Itu kena ada tu. Dari segi berdoa kena berdoa sebab kita makam awam. Dari segi hati kena etikad, doa tidak memberi kesan kerana doa juga adalah makhluk. Yang beri kesan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita juga kena reza. Ada semua orang dia tak boleh nak reza antara kerja hati dengan kerja jasad, kerja jasmani. Bila sebut kata tawakal, dia tu duduk saja begitu. Tinggal motor kita jalan, letak kunci sekali. Siap dengan boleh, nak ambil lah. Mana boleh begitu. Maknanya kita dari segi zahir, ikhtiar. Siapa yang berikhtiar pada zahirnya, dia dapat pahala ikhtiar. Hati dia bergantung pada Allah, dia dapat pahala pergantungan kepada Allah. Jadi dua-dua dapat pahala. Itu orang yang bijak. Hati tawakal, dapat pahala. Jasad berikhtiar, dapat pahala. Tapi kalau hati tawakal, jasad tak ikhtiar, jasad berdosa. Kalau jasad berikhtiar, hati tak tawakal, hati berdosa. Jadi kita nak buat macam mana? Buat dua-dua. Hati tunaikan tugas hati, iaitu bertawakal pada Allah. Jasad tunaikan tugas jasad, iaitu berusaha. Jadi dari segi doa, kita doa. Hati bertawakal pada Allah. Allah lah yang memberi kemenangan. Bila Tuhan nak beri menang, mudah je bagi Allah. Kun fayakun. Allah kata menang tu. Payah nak jadi menang. Tak susah. Allah Ta'ala punya kuasa berlaku. Tapi kita yakin gitu. Ikhtiar kena ikhtiar lah. Tanpa postur dekat dengan pergi kedai tepi jalan tak pokok apa dua kali dulu tu kita lah. Dalam sungai tengok rayu orang lagi, ceramah lagi, khutbah lagi. Ikhtiar sungguh-sungguh. Yang boleh tulis mengarah ajak orang pada Islam. Tapi dari segi i'tiqad, kemenangan itu daripada Allah. Bila Allah Ta'ala nak rampas balik kemenangan yang telah ditangan pun boleh, kerana dia maha berkuasa. Jadi yang kita baca wirid kita tu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Biyadika, ya Allah punya. Ya Allah, kita kata ya Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah ya Muhammad, Allah Ta'ala suruh kata, Nabi kata pada kita, nak suruh kita kata pada orang ramai pula. Kata apa? Sesungguhnya kerajaan itu Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah yang maha berkuasa beri kerajaan pada siapa yang dia mahu. Wa tu'izzu man tasha. Apa ni? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah Ta'ala engkau lah yang boleh beri kerajaan dan cabut kerajaan pada siapa yang kau mahu. Engkau maha kuasa Allah. Dulu kerajaan besar dunia ni kerajaan apa? Kerajaan Mongolia, kerajaan kerajaan Tartar. Kerajaan Tartar dulu kan, daripada rumput sana dekat dengan sepadan negeri Cina, tanah negeri Cina sana,
datang lebarkan sayap kuasa dia di bawah Genghis Khan, Hulagu Khan sebagainya, datang jaga negara Islam berapa luar. Zaman tidak ada kenderaan, zaman tak ada jet berjuang, luar dia besar jajahan dia. Tapi hari mana ni? Tartar sudah tidak terdengar lagi, tak dengar lagi. Bangsa Mongolia Tartar itu tak dengar dah. Orang boleh buat main-main je ke dia. Minoriti dah dia, kumpulan kecil. Orang boleh letup begitu je. Itu mana nak tunjuk kita pun, nak tunjuk pada kita. Itulah kuasa Allah. Dulu di Afrika sana, bangsa Zulu. Baik bangsa Zulu dulu. Dinasti Zulu. Sekarang mana Zulu? Tak ada Zulu. Ada mana Allah Maha Berkuasa. Jadi, Allah memberi kemuliaan dan kehinaan pada siapa yang Allah mahu. Akhirnya Allah sebut apa? Biyadikal khair. Di tanganmu lah ya Allah kebaikan. Dan segala-galanya tadi di tangan Allah. Mengapa Allah boleh berkata dia di tanganmu ya Allah? Maknanya kemenangan, kerajaan, kemuliaan, apa saja dia di dalam tangan Allah. Mana ibarat tangan. Bila kita nak dapat satu benda dalam tangan orang, apa kita buat? Kita kelahi dengan dia. Kita nak barang dia, tapi kita berbarang dengan dia. Itu. Tak. Kita benci dia. Tak. Kita lari daripada dia. Tidak. Artinya bila kemenangan itu dalam tangan Allah, dalam tangan, memberi makna kita kena hampiri dia. Bila hampir, kita kena raih cinta dan kasih dia. Kita kena berusaha buat baik sampai apa yang ada dalam tangannya diberikan kepada kita. Dan makna Allah guna cantik ayat-ayat bahasa yang Allah Ta'ala guna. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu lah ya Allah segala khair, segala kebajikan itu, dan engkau maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Jadi makna itulah etikat. Jadi tadi saya sebutkan bahawa kena ada beza antara tugas hati, iaitu bertawakal penuh kepada Allah, dapat pahala, dan jasad berikhtiar seboleh semampu mungkin. Sebab ikhtiar, jasad berikhtiar dapat pahala. Dan itu bila lagi bila Maryam mengadu kepada Allah Ta'ala, Maryam ibu Nabi Isa AS, dia mengadu, lepas tu lari pula orang halau di balik kampung, kata-kata dia berzina, tak ada dia lari. Bila lari dia duduk di bawah pokok tamar, berteduh bawah pokok tamar. Ada setengah riwayat kata pokok tamar kering, tapi tak rasa apa, teduh pokok tamar kering dia tidur bawah pokok tamar yang masih subur. Tapi buah tak ada tamar tu tak ada buah. Lalu dia mengadu kepada Allah, ya Allah, laparnya aku, susahnya aku. Allah kata apa? Allah suruh Maryam goncang pokok tu. Ya, Allah Ta'ala punya kerja. Walhal kalau kita nak kira pokok tamar, bukan pokok ceri, pokok tamar, pokok besar, boleh ke goncang pokok? Susah kata Maryam, kita tak terangat nak goncang pokok. Pokok tamar boleh goncang, besar pada pokok kelapa sawit. Tak boleh goncang pokok kelapa sawit. Tak boleh. Susah kata kita, ada teka tak goyang lagi. Jadi mana kenapa Allah Ta'ala suruh? Allah Ta'ala nak beritahu, kan kamu ada jasad. Jasad, pahala bagi jasad, perjuangan bagi jasad ialah bekerja untuk sesuatu. Itu dia. Tak goncang. Persoalan gugur tak gugur itu kerjaku. Maka itulah kita dalam perjuangan. Teruskan perjuangan. Jihad kita, korban kita, derma kita. Orang ada ceramah kita pergi. Kita boleh ceramah, kita ceramah. Kita ada apa lagi? Apa saja kita buat. Walaupun nampak macam payah. Ya, itu akal kita. Ya, kita kata payah. Dah kata Maryam tadi fikir macam kita fikir. Dia kata apa? Bila nak buluh Tuhan, tak dulu. Banyak duduk saya tunggulah. Ya, jadi tapi Maryam dia tak fikir supaya kita fikir. Dia fikir hatinya tawakal pada Allah, tubuhnya ikhtiar. Dia pun bangun dengan lemah, goncang pokok. Tusaqitu alaikum rutaban janiyya. Maka gugurlah buah-buah ranum daripada surga. Dan di mana nak cerita pada kita pun, janiyah itu setengah kata ranum yang segar, ada setengah kata janiyah daripada jannah. Tak salah, maknanya datang daripada Allah Ta'ala. Dan kita jangan, walaupun kita duduk dalam dunia sains, dunia sains lah, kita jual duduk dalam dunia sains, tapi jangan kita lupa keajaiban. Jangan kita asingkan keajaiban, sebab keajaiban itu daripada Allah. Jangan kita ingat mustahil, memang dikaji atas kertas. Ayah nak benar, baru duduk kira nak benar, ubah sebadan. Bila kita nak benar, macam kita main bola sepak, kita dah bola duduk kat penalti, nak sepak je, orang alih kot. Bila nak benar kali? Gol tu alih, tak masuk. Lepas tu kita sepak lagi, alih
kepada hamba. Jadi kita sekarang ni, usaha kita apa ni? Bermati-matian berjuang untuk menang, dan usaha kita dalam masa yang sama nak meraih simpati Allah Ta'ala. Nak raih simpati Allah. Nak raih simpati Allah kalau kita ibadah. Tapi kalau nak raih simpati Allah, Zuhur 4:30 macam mana? Nak raih simpati Allah, keluar rumah pakai seluar pendek. Suami depan rumah bendera hijau, seluar bendera. Tapi suami basuh kereta pakai isteri pakai seluar pendek. Apa? Suami pakai seluar dalam tu. Macam mana kita nak menang? Sebab tu kita kena bersungguh-sungguhlah dalam meraih cinta dan simpati serta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kemenangan yang hakiki, yang sebenar. Sebab kita ni nak menang bersama dengan jamaah menang, kita menang. Kita tak nak jamaah tu menang, kita kalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab gagal menjadi hamba yang taat kepada Allah. Jadi insyaAllah itulah pengajian kita pada malam ni, daripada hikam harakiat hikam kita ni. Cuma kita dermakan dia macam mana pengasuhan kepada dunia harakiah kita sekarang, untuk kita bergerak sesuai dengan tuntutan kebersihan rohani dan jasmani kita, insyaAllah. Jadi bulan akan datang kita akan sambung pengajian yang ketiga, Tawaful Imani La Taqriqul Aswar Al-Qahna. Jadi insyaAllah pendek-pendek ini nanti kita akan baca 2 sekali 1 bulan. Tak boleh buat 1 sebulan. Sebab kalau itu dia ada 232 kalam dah. 232 kalam, maknanya kita kena belajar 232 bulan. 232 bulan tak ramai dah, tinggal kita duduk bersih. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah mari kita solat Isyak berjamaah.